Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan semua peserta yang menyertai program ini. Dalam video ini, kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada Muhammad Sadruddin Haikal bin Muhammad Fauzi, nomor matriks AF 200114. Saya Nizam bin Mukhtar, nomor matriks AP 200454. Ahmad Zakwan bin Muhammad Zainul, nomor matriks AP 200025. Muhammad Amirul bin Samiruddin, nomor matriks AF 200127. Kami mengharapkan Anda memahami dengan jelas dengan apa yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Pertolongan cemas. Pertolongan cemas merupakan pertolongan yang diberikan kepada seseorang yang cedera atau sakit dengan tiba-tiba sebelum mendapat rawatan daripada pihak dokter atau sebelum tibanya ambulans. Antara tujuan pertolongan cemas ini ialah menyelamatkan nyawa, mengurangkan kesakitan dan penderitaan mangsa, mengelakkan keadaan mangsa daripada bertambah buruk, dan menggalakkan rawatan dan pemulihan mangsa dengan segera. Objektif pertolongan cemas: menyelamatkan nyawa, mengelakkan keadaan daripada bertambah buruk, memberi kelegaan dan keselesaan. 7 prinsip asas pertolongan cemas ialah kemanusiaan, kesaksamaan, berkecuali, kebebasan, sukarela, bersatu, dan kesejagatan. Dan ini merupakan alat yang digunakan untuk menolong mangsa, yaitu emergency first aid kit ataupun peti pertolongan cemas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pasukan 3 unit bomba bantuan institusi yang kedua. Saya Ahmad Zakwan bin Muhammad Zainul ingin membentangkan perkara yang seterusnya. Tugas-tugas bomba adalah memadamkan, melawan, mencegah dan mengawal api. Ia juga menjaga keselamatan awam dan harta benda jika berlaku kebakaran dan mencegah kebakaran. Ia juga menyiasat tentang sebab atau punca dan keadaan kebakaran, melaksanakan perkhidmatan kemanusiaan termasuk melindungi nyawa dan harta benda dalam sebarang bencana. Sekiranya terdapat kawasan-kawasan perumahan yang mempunyai bencana seperti kebakaran, pasukan bomba ini melaksanakan perkhidmatan kemanusiaan. Dia melindungi nyawa, melindungi harta benda dalam sebarang bencana jika yang dapat diselamatkan. Ia memberi nasihat mengenai langkah-langkah perlindungan kebakaran dan bahaya kebakaran. Pasukan bomba ni sentiasa memberikan nasihat tentang langkah perlindungan kebakaran dan bahayanya kebakaran kepada semua orang. Ia menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin dibebankan ke atas mereka, seperti mengeluarkan ular jika sebuah rumah dimasuki ular, mereka akan menelefon pasukan bomba untuk menyelesaikan masalah itu. Ataupun jika kucing yang memanjat pokok yang tinggi tetapi tidak boleh turun, pasukan bomba akan datang menyelamatkan mereka. Seterusnya adalah menyelamat di kawasan bandar, tanah runtuh dan bangunan tinggi.
mencari dan menyelamat di kawasan yang luas, kebakaran hutan dan banjir, menangani insiden serta bencana besar. Seperti gambar yang anda dapat lihat di bawah ini adalah contoh-contoh pasukan bomba menyelamatkan insiden-insiden yang berlaku di tanah runtuh dan bangunan-bangunan yang tinggi. Seterusnya adalah menangani insiden-insiden kecemasan di kawasan yang mempunyai masalah kesesakan jalan raya dan jalan yang sempit, terutamanya di bandar-bandar, menggunakan kenderaan dua roda sebagai jentera utama. Seperti yang anda dapat lihat pada gambar di bawah ini adalah contoh kenderaan dua roda, iaitu motosikal yang digunakan oleh pasukan bomba untuk menangani masalah ataupun insiden-insiden kecemasan seperti insiden kesesakan jalan raya ataupun jalan yang sempit di bandar-bandar. Ini bagi memudahkan pergerakan mereka daripada menggunakan kenderaan utama mereka, iaitu lori. Seterusnya adalah unit-unit yang ada di bomba, iaitu yang first adalah unit Scuba bomba, telah ditubuhkan pada tahun 1987 di negeri Perak. Penubuhannya pada masa itu adalah kerana kekerapan panggilan mencari dan menyelamat di air. Jabatan telah mengambil langkah yang proaktif pada awal tahun 1990-an, di mana pasukan penyelam telah dipertingkatkan dengan perolehan pelbagai peralatan menyelamat di air yang baru dan terkini. Pada tahun 2006, unit ini telah ditukar nama kepada Pasukan Penyelamat di Air, iaitu PPDA. Mengendalikan insiden bencana atau kemalangan di air seperti lemas, bok karam sama ada di laut, sungai, tasik dan sebagainya. Seperti yang kita dapat tahu, pasukan bomba ini sering melakukan penyelamatan yang berlaku di air, laut, sungai, tasik dan sebagainya. Kerana mereka sering mendapat panggilan daripada untuk melakukan penyelamatan yang berlaku di air. Seterusnya adalah unit pengesan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah ditubuhkan pada 26 April tahun 2002. Ia melaksanakan kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa hidup yang melibatkan runtuhan struktur atau kejadian tanah runtuh. Ia mencari mangsa yang telah mati di air ataupun di darat. Ia mencari dan menyelamat orang yang hilang di dalam hutan, gua dan kawasan tanah tinggi. Membantu pasukan penyiasat kebakaran, menyiasat punca-punca kebakaran yang melibatkan khianat ataupun sukar dikenal pasti. Pasukan ini ditubuhkan adalah untuk mencari ataupun menyelamat mangsa-mangsa yang terlibat daripada kawasan runtuhan, kejadian tanah runtuh, pencarian mangsa yang telah mati. Dia juga mencari orang yang kehilangan yang hilang di hutan, gua ataupun kawasan tanah tinggi menggunakan alat pengesan mereka, iaitu menggunakan alat pengesan yang boleh membau dan mencari orang yang hilang di dalam kawasan-kawasan yang sukar dicari. Kilang Mercun di Sungai Buloh pada 7 Mei 1991 menjadi titik tolak kesedaran tentang pentingnya penekanan terhadap keselamatan industri dalam usaha negara mencapai status negara perindustrian. Ekoran daripada kejadian tersebut, kerajaan telah membentuk Majlis Industri Kebangsaan Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya yang diurus setiap oleh Mampu. Jabatan Perdana Menteri sebanyak 24 jawatan kuasa kecil telah dibentuk meliputi pelbagai aspek seperti pengeluaran, penyimpanan, pengangkutan, import dan ekspor, pembukusan dan pembuangan dan lain-lain. Daripada jawatan kuasa tersebut, sebanyak 7 jawatan kuasa telah melibatkan Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Melalui keputusan Jawatan Kuasa Kabinet, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diminta mengambil tanggungjawab mengendalikan kemalangan yang berkaitan dengan bahan kimia berbahaya dan peraturan pengendalian kemalangan dibuat oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
Peraturan ini dikenali sebagai CIMAH, iaitu Control of Industrial Major Accident Hazard. Seterusnya adalah pengendalian tumpahan bahan kimia berbahaya, menangani kebocoran radiasi, memadam api yang mempunyai unsur kimia berbahaya, menangani CBRNE, iaitu Chemical, Biological, Nuclear Exposure. Pasukan bomba juga mampu menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia, seperti kebocoran radiasi, ataupun cara memadamkan api yang mempunyai unsur kimia berbahaya. Seterusnya adalah idea awal penubuhan pasukan Emergency Medical Service, iaitu EMS adalah sebagai pelengkap kepada pasukan hazmat dan kemudiannya ditubuhkan secara berasingan. Pada tahun 2005, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur menjadi perintis kepada penubuhan pasukan ini dan diperluaskan ke seluruh negeri di sepenanjung Malaysia pada 1 Januari 2007. Penukaran nama pasukan ini kepada Pasukan Perkhidmatan Penyelamatan dan Satu Perawatan Kecemasan, iaitu Emergency Medical Rescue Service, telah dibuat pada tahun 2008. Pasukan ini berperanan sebagai pasukan perawatan kecemasan di lokasi kejadian bagi kaki tangan jabatan yang mengalami kecederaan semasa menjalankan operasi dan memberikan rawatan kepada mangsa selain kaki tangan jabatan yang memerlukan rawatan segera. Pasukan ini ditubuhkan untuk memberikan rawatan-rawatan kepada pasukan ataupun jabatan bomba yang telah mengalami kecederaan semasa membuat operasi ataupun memberikan rawatan kepada mangsa kejadian dengan segera pada waktu kecemasan yang telah diselamatkan pada waktu kecemasan itu. Seterusnya adalah pasukan MAS. Pertama ditubuhkan pada 11 September 1998 serentak dengan penubuhan unit udara bomba. Penambahan anggota pasukan MAS telah dibuat di seluruh negara melalui prosedur pemilihan yang ketat dan seramai lebih kurang 500 orang anggota telah dilantik dan aktif sehingga 2019. Pasukan ini merupakan pasukan pelengkap yang elit kepada udara bomba yang menjalankan kerja-kerja dengan pesawat penyelamatan dan pengurusan kecemasan secara terus kepada mangsa atau insiden di luar bandar. Pasukan penyelamatan bomba telah menambahkan satu pasukan iaitu MAS yang dia telah dibuat di seluruh negara. Ia bagi membantu pasukan-pasukan unit udara bomba yang akan menjalankan operasi penyelamatan sama ada di dalam bandar ataupun di kawasan luar bandar. Seterusnya adalah susulan daripada tragedi keruntuhan Pasar Puri Highland Tower, Ulu Klang pada 11 Disember 1993. Jawatan Kuasa Kabinet yang bersidang 21 Disember 1993 telah memutuskan penubuhan pasukan SMART di bawah pengurusan Pejabat Majlis Keselamatan Negara. Pasukan SMART ini dianggotai oleh pegawai dan anggota daripada Jabatan Kerajaan yang berkaitan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Pasukan SMART merupakan pasukan mencari dan menyelamat elit negara yang telah banyak melakukan misi bantuan menyelamat di luar negara. Sekian saja daripada kumpulan 3 dan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih kepada semua yang sudi